mainkan peranan saya, anda mainkan peranan anda. Duduk di rumah. Saya tahu di mana anak-anak saya berada sekarang. Di manakah anak-anak anda? Jaga mereka, jangan benarkan mereka keluar. Tolonglah duduk di rumah. Anda mempunyai pilihan. Jika anda memilih untuk berada di rumah, anda akan menyelamatkan nyawa. Jadi bantulah kami, tolonglah duduk di rumah. Kita sedang menghadapi krisis COVID-19 pandemik yang agak serius. Sila bantu kami untuk bantu anda. Sila duduk di rumah. Kami sedang menghadapi cabaran yang sangat hebat. Ramai orang dalam ketakutan. Bantulah kami untuk membantu anda. Duduklah di rumah masing-masing. Keadaan sekarang sangatlah genting. Ini bukan lakonan. Anda mempunyai peluang untuk menyelamatkan nyawa anda. Tolonglah, saya merayu. Tolonglah duduk di rumah. Aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu.
pesanan pasal kesehatan. Susu manis jangan kerap diambil, kalau boleh gula kurangkanlah juga. Mahu elak dari darah tinggi, mudah saja, hanya kurangkanlah garam. Amalkan pemakanan sehat dalam seharian. Bersenam, berjalan, pasti memberi manfaat. Mencegah lebih baik dari merawat nanti. Dengarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri bersebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Hisham Shah dan juga Dr. Nurhayati Rusli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 80 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 1,321 kes bersamaan dengan 33.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 7 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 170 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,963 kes. Sehingga kini seramai 92 kes COVID positif sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 50 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 63 kes bersamaan dengan 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-63 iaitu kes 3,794 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 71 tahun yang berasal daripada Perlis. Beliau mempunyai sejarah menghadiri Perhimpunan Keagamaan di Sulawesi, Indonesia pada 17 Mac 2020 sehingga 24 Mac 2020. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajiah Kalsum, Johor pada 5 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 6 April 2020 jam 11 malam. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Sempena Hari Kesihatan Sedunia pada hari ini, iaitu 7 April 2020, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua petugas-petugas perubatan dan kesihatan, terutamanya mereka daripada barisan hadapan, sama ada sektor swasta ataupun sektor kerajaan, sukarelawan dan juga badan bukan kerajaan. Sekalung penghargaan juga kepada petugas-petugas di belakang tabir yang memainkan peranan penting sebagai tulang belakang dalam memastikan kesiapsiagaan dan kelancaran respon di lapangan. Sesungguhnya kesihatan adalah tanggungjawab kita bersama kerana setiap sektor adalah sektor kesihatan. Pada hari ini, kita menyaksikan bagaimana setiap sektor, setiap kementerian, setiap agensi memainkan peranan masing-masing yang kritikal dalam mengurus dan membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Dalam situasi gentir ini, petugas-petugas di barisan hadapan dan belakang tabir sedang bekerja keras tanpa mengenal lelah
namun mereka terus cekal berjuang. Perjuangan ini kita perlu pikul bersama sehingga kita berjaya mengakhiri penularan pandemik COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan telah dimulakan dan dilaksanakan sejak 27 Mac 2020 di beberapa kawasan yang berisiko tinggi. Tujuan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ini adalah untuk membendung jangkitan COVID-19 daripada menular keluar dari kawasan tersebut dan bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19. Langkah ini akan membolehkan aktiviti pengesanan kes secara aktif ataupun active case detection daripada rumah ke rumah dilaksanakan. Selain aktiviti nyah kuman dan nyah cemar dijalankan di kawasan yang berkaitan. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, pihak Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan dan menasihatkan orang ramai supaya duduk di rumah sambil mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, penjarakan selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain dan Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Kawasan MKN telah keluarkan interaktif grafik, ada keluar nama dan alamat detail sakit positif maupun anti-positif. Setakat ni kita tak ada keluarkan nama, kita hanya keluarkan data saja mengenai pesakit. Contohnya sekarang ni kalau kita gunakan data yang saya maklumkan kematian, tak ada nama, hanya nombor kes pesakit saja. Jadi kita tak benarkan untuk mengeluarkan nama ataupun personal data pesakit. Kepulangan semula rakyat Malaysia daripada Singapura. Fahamkan semalam Menteri Kanan atau tapi kita kena call dulu kan apa ni maksudnya buat ada perbincangan antara Singapura dan Malaysia. Tapi hari ini berlakunya sebaliknya, ada berjalan kaki di Pulau Maluku, bagaimana dari segi persediaan TKM untuk tambahan petugas. Jadi kita telah menjalankan perbincangan bersama. Jadi kalau boleh warga Malaysia yang bekerja di Singapura, kalau boleh mereka kekal duduk di Singapura untuk tempoh 2 minggu lagi. Jadi kita tengah berbincang dengan pihak di Singapura sama ada majikan mereka dapat kekalkan mereka di Singapura untuk tempoh 2 minggu dan yang mereka yang hendak kembali akan disaring dan apabila kita saring kita ambil tindakan seterusnya. Datuk, ada satu kajian di USA yang mendapati vaksin BCG ni dapat mengurangkan kes jangkitan COVID dan di Malaysia ni memang kita dah praktikan suntikan BCG tu. Jadi adakah KKM selepas ini mungkin boleh menasihati individu berusia ataupun kumpulan risiko? Setakat ni tak ada dalih yang kukuh untuk kita mengatakan yang BCG boleh mengelakkan ataupun mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Tetapi kajian sedang dilaksanakan bersama dengan WHO dan negara-negara yang lain untuk melihat vaksin. Dan kita harap tempoh yang diambil mungkin lebih kurang dalam setahun ataupun setahun setengah baru kita dapat vaksin ni di pasaran. Jadi memakan masa kalau kita jumpa compound untuk vaksin dan sebagainya kita kena laksanakan penyelidikan dulu. Jadi penyelidikan ni mungkin kita akan laksanakan secara dengan negara-negara yang lain. Jadi mungkin Malaysia mungkin akan dikenal pasti untuk menggunakan vaksin tersebut untuk penyelidikan. Jadi tempoh pernikahan biasa dia dalam tempoh 6 bulan ataupun 6 bulan hingga 9 bulan. Jadi kita tunggu penyelidikan ini dijalankan. Tapi apa yang penting adalah sekarang ni Malaysia telah dikenal pasti sebagai satu negara yang dimasukkan dalam kajian iaitu solidarity trial di dalam tu. Jadi kita melihat pada ubat-ubatan, contohnya ubat hydrochloroquine, contohnya ubat yang baru favipiravir
dan obat yang lama juga, contohnya lopinavir dengan kitonavir dan sebagainya. Jadi banyak obat-obat yang kita tengah lihat sebagai satu kajian digunakan untuk pesakit-pesakit kita. Dan kita harap sekarang ni kita menggunakan obat anti malaria contohnya, obat anti HIV, tetapi off label use, jadi bukan dalam penyidikan. Apa yang penting, kita perlu ada pendidikan melihat kepada kesan samping ubat tersebut dan keberkesanan ubat tersebut. Jadi kita harap dengan kajian bersepadu dengan negara-negara lain dapat kita hasilkan dengan satu penyidikan dan data-data yang mana kita boleh guna pakai untuk masa depan. Just wondering on the Sri Petaling cluster, is there an updated number figure for those screened and those tested, and how many of those are refugees? Okay, from the Sri Petaling cluster, we have taken 20,035 sample. Positive at the moment is 1,657, negative 13,744, pending 4,634, and those admitted to the hospital 1,680. Total positive 1,657, and the infection already the infection has already gone through 5th generation. That means 5 generation we have seen in the community. These 1,657, these are the ones who actually attended in person. Attended, yes, right. So what we are doing is that when we identified the positive or the index case now, so then we try to get the family history. In terms of documentation of family history, we are proactive in monitoring the family members because there are two high-risk groups. Number one, family members, and the second is healthcare workers. So if that's the case, that we need to look into their family tree and then identify in terms of anyone in the family members have been infected or the potential to be infected. Just on the index case, do we know the index case for Sri Petaling yet? We have those positive, 1,657 positive cases. So all of them are... The index case here is 765. There's a Hadir Perhimpunan Tabligh. So 1,657 including family members. So related to that group in Sri Petaling. But the index case that we have here, 765, the first generation infection, 679, second generation 180, and third generation 19, and I've seen fourth generation 7 cases, as well as fifth generation 7 cases. So there's no one index case, but 679? 765, that's the index case. What about the Sarawak? Okay, when we look into the cluster, the biggest cluster that we have today is the Perhimpunan Sri Petaling. That consists of 42%. Then we did mention about the cluster from imported case from Italy in Sarawak, Kuching. So the jumlah case 40, case baru detected 3 case. So it accounts for about 1% of the total cases that we have. Then cluster persidangan agama di gereja Kuching, case baru ialah 3 case, jumlah case 86 case. And kluster kenduri di Bandar Baru Bangi, jumlah kes 88 ya, dan hasil siasatan terdapat kes lama tetapi baru didapati berkaitan dengan kluster ini iaitu 4 kes. Jadi jumlah keseluruhan kes yang melibatkan kluster kenduri di Bandar Baru Bangi ialah 92 kes. For Sabah Health Center, comes under the federal ministry, not state. So why Sabah had to buy reagent worth of 500,000 ringgit from Singapore when federal should be responsible for the supply? And question number 2, kenapa hotel 5 bintang dipilih sebagai pusat kuarantin dan siapa yang decide untuk duduk dalam 5-star hotel tu, sama ada tahanan kuarantin atau ada pihak lain yang terlibat? Terima kasih. Soalan yang pertama ialah berkaitan dengan reagent. Jadi minggu lepas kita ada kekurangan reagent. Jadi supplier yang kita kenal pasti ada 3 company tetapi tidak mampu untuk memberikan
ataupun membekalkan reagen tersebut, tetapi membekalkan hanya 3 ataupun 40% pada keperluan di Kementerian Kesihatan. Jadi bila kita ada kekangan dari segi reagen, jadi masing-masing mencari. Kita pun mencari sama ada di Singapura ke tidak, dan juga ikhtiar ataupun pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah berusaha untuk mendapatkan reagen tersebut. Dan ini kita pun ada kerjasama di antara kementerian dan juga dengan agensi-agensi yang lain untuk mendapatkan reagen tersebut. Setakat ni reagen kita boleh bertahan hanya seminggu, tetapi kita telah menghubungi pembekal dan diharapkan reagen tersebut akan dibekalkan dalam tempoh yang terdekat. Dan apa yang penting adalah dalam kita menggunakan reagen ni, RT-PCR, ialah kita memantapkan juga dan optimalkan penggunaan tersebut. Jadi kita menggunakan secara pukal, jadi satu kes kita gunakan 5 sampel, satu sampel kita akan gunakan 5 sampel ataupun pool untuk menjalankan ujian tersebut. Jadi boleh kita jimat sikit. Dan sekarang ni kita harap selain daripada gunakan kaedah-kaedah RT-PCR, kita juga melihat pada kaedah-kaedah yang lain. Contohnya reagen rapid test kit untuk antigen. Jadi kita baru dimaklumkan antigen tersebut, test kit tersebut baru sampai. Mungkin makan masa sehari 2 lagi untuk kita melaksanakan verifikasi untuk ujian tersebut. Yang keduanya memang hotel telah dikenal pasti, yang 3 star, 4 star dan sebagainya. Dan yang biasa dia 5 star, mungkin ada melibatkan mereka yang mampu untuk duduk di 5 star. Jadi telah dikenal pasti oleh NACMA dan juga itu akan dibayari oleh mereka ataupun passenger tersebut, penumpang tersebut. How many testing have we done today, and what is our daily average testing? So our testing, our capacity from 43 labs that we have is capacity. I'm talking about capacity is 11,500. Our testing a day about 9,000 plus. So we are actually looking into how we can optimize our testing so that we can increase further to 11,500. 9,000 per day? Per day. Yeah, average per day. We'll give you the data in terms of our so daily data. For example, today we have done about 9,214. Yesterday, 9,253. Day before, 10,463. So it will be a continuous, but our maximum capacity is 11,500. So now we have 43 labs. So we hope the labs can actually increase the capacity to do the testing. But more important is our target to reach about 16,500. So now we are sharing in terms of the patient. Swab being done by our side, and then we send to the respective lab, whether in the public sector or in a university, in the public mean Ministry of Health or in a university hospital. But we are also outsourcing some of our tests to the private sector, the 7 labs in the private sector. So to increase our capacity, so we are also outsourcing to the private labs. The WHO cakap they expect peak in April, by April. It's not. Does our data corroborate that? So this is the modeling projection. That means you look into projection, not only WHO, but also JP Morgan, as well as the Malaysian Institute of Economic Research. Most of them project that in mid-April, probably we'll have a surge of exponential growth of the cases. But what is more important, because of this projection, we have actually implemented the MCO, phase 1 as well as the phase 2. And we hope that the phase 1, we have seen the data in phase 1, there's some succeeding signs that we may actually flatten the curve. Now is a phase 2. It all depends on us whether we are able to flatten the curve further. So I hope that within the next 5 days, if we can come together as one in terms of stay at home and make sure that we will do our part. And we are now identifying the hotspot area. And we are identifying the hotspot area together with other agencies. We are implementing the enhanced MCO in that area. For example, we have started with Simpang Renggam, and then we went to Ulu Langat, and then we went to the Menara Kondo One City,
And now we have also extended to Selangor Mansion as well as Malayan Mansion. So these two mansions are near the mosque or Masjid India, for example. So we are trying our best to see to break the chain of the infection. Dan saya nak tanya, sekiranya ada rakyat Malaysia positif COVID-19 yang tinggal di luar negara, contohnya di Singapura ataupun di negara jiran, bolehkah jenazah atau mayat berkenaan dibawa balik ke Malaysia? Dan kedua, soalan mengenai kes sporadik. Terdengar ada kes yang melibatkan di mana individu yang tak ada gejala, tak ada pernah pergi ke luar negara, tak ada kontak rapat tapi dijangkiti COVID-19. So, setakat ni berapa peratus daripada jumlah kes ni, yang daripada 3,993 ni, berapa peratus adalah kes sporadik dan apa yang langkah KKM ambil berhubung perkara ni? Okay. Sekarang ni kalau kematian di luar negara, kita tak ada lagi setakat ni yang kematian di luar negara dibawa balik. Tapi kalau nak dibawa balik, kita akan kita kena mengikuti peraturan-peraturan di Kementerian Kesihatan bagaimana kita nak bawa balik dan sebagainya. Tapi setakat ni tak ada lagi. Jadi yang kedua, kes sporadik, memang kita ada kes sporadik. Kalau kita lihat dalam kita punya setiap hari kita akan buat ujian untuk COVID-19, kes sporadik. Dan kes sporadik kita kalau untuk Aili dan Sari, kita telah laksanakan 8,025 ujian untuk mengesan sama ada kes tersebut ada di lampangan. Tapi yang negatif, yang positif adalah setakat ini ialah 69 kes yang positif dan negatif ialah 7,956. Jadi kita ada kes sporadik tetapi tak banyak, 69 yang kes sporadik. Yang mana kita tak tahu kes sporadik ni asal jangkitan tu dari mana. Ada yang kes sporadik tetapi bila kita lihat sejarah, ada sejarah dia berkaitan dengan sama ada di Perhimpunan Sri Petaling ataupun berkaitan dengan Perhimpunan Gereja di Kuching dan sebagainya. Jadi itu bukan kes sporadik sebab kita dapat kesan mana asal-usul penjangkitan ni. Tapi yang kita tak dapat kesan ialah 69 kes. Tak tahu macam mana dia dapat jangkitan tersebut. Yesterday you shared with us the 25,000 Malaysians who came back in the first 3 days after April 3rd. So basically, and we have already prepared 1,000 quarantine centers. Now, could you let us know what is the capacity of the 1,000 quarantine centers? Thank you. What expectation? We have identified in terms of the quarantine center more than 1,114 able to cater for almost about 150,000 people. At the moment, until today, that we have actually screened 34,461. And those positive, not positive, with symptoms, those with symptoms are 32. So we have isolated them and then put them into isolation in our hospital. And the rest, we have about 2,829 been placed in our quarantine center. So, the second question is, there's just rumors. Will you comment? Have there been any infections, direct infections from patient to medical personnel so far? Yes, we did mention before. So our infection among healthcare workers is 159. So we investigate whether they got the infection from the hospital or from the community. So as I mentioned earlier, the majlis perkahwinan, some of healthcare workers also attended majlis perkahwinan. So they came back and they infected others. So in total, when we look into the healthcare workers that got the infection from hospitals, it's 30 of them. And 30 of them, some of them have worked in the ICU, for example, taking care of SARI patients, that is a sporadic cases, because it was not diagnosed as COVID. So because it's not diagnosed as COVID, and you got sporadic cases as COVID, they get infection because they are not wearing the PPE, for example. And those in the clinic is the same, because you got cough and cold, you come in a cough and cold, and then you can actually transmit the infection to our healthcare workers. So all in all, 12 of them from SARI, and the rest is from the clinic, and even from those of our doctors going to the field. But what's more important today, we are informing all our healthcare workers that the cases of ID and SARI, you must treat them as a COVID infection until proven otherwise, because as we have seen here, 69 cases, we do not know even they are, the SARI, they are positive for COVID.
So that's the reason why now we have sent a message to all the healthcare workers in public sector and private sector, protect themselves. You know, when you deal with patient with severe acute respiratory infection in ICU, or those who are coming to the clinic for screening, make sure that you are protected before you examine them. Just coming back to testing capabilities, what is our testing capability per 1 million? So you look into the capacity that we are trying to achieve is at the moment it's 11,500. We're trying to increase to 16,500. But the solution now, the most important is if we get a faster turnaround time. So now because you use RT-PCR at least about 6 hours, that is normal time. But you have volume, then probably it takes more than 24 hours. The private sector is offering within 24 hours, but sometimes it takes more than 48 hours. So we understand, and then the transport to the lab. So now the key thing is that when we go to war, for example, you must have the bullet ready. And we must look into how we can shorten the turnaround time. And for example, point of care testing. So if we can actually identify high accuracy and reliable tests, for example, if there's a rapid test kit, a rapid antigen test kit that we are testing now with high accuracy and reliability, then perhaps we can use the antibody and we can use the antigen rapid test kit at point of care. All you need is a biosafety cabinet, whether it's in a clinic or whether in a hospital. So then the transport time will be less, turnaround time will be faster, and it can be done within 1 hour or 2 hours. So if we can actually come up with the report within 1 hour and 2 hours, then you don't see the pending cases anymore, because straight away, if you do a test, 1 hour later you get the result. So it's much easier. Now the results you have to wait for 24 hours, then carry forward the next day's report pending. So that's the reason why. But more importantly, as I said, we need to increase. We have limited resources in terms of testing. We cannot test 30 million population. But we do know in certain high-risk group, this is why we are targeting the high-risk group, and then we are using all our expertise as well as our expertise together with our technical and doctors and all that to make sure that we can actually localize them using technology, using track and trace the high-risk group, and then we test them. So I think this is important so that we are using it right time, right place, and appropriately. But just the figures, I know counting all over the world, using per 1 million people. So where are we now, and what we will give you the latest tally because you look into every day about 9,000, 10,000. So we are re-look again all the tallies in terms of how many new patients that we are testing, how many cases are repeated. Tests that have been done, right? So I'll give you the, we are crunching the data now. Right? Betul, tadi lagi berkenaan dengan keberkesanan PKPD. Tadi ada 4 kawasan yang diberikan PKPD dan ada yang dah nak sampai tarikh tangan. So sejauh mana keberkesanan dia daripada segi saringan, jumlah saringan, contact tracing, dan adakah modul ini akan digunakan untuk kawasan PKPD yang seterusnya? Dan soalan nombor 2 berkenaan dengan machine ventilator dengan mas 10 juta yang kita nak dapatkan daripada China. Apakah status barangan tu sekarang dan benarkah dakwaan yang mengatakan bahawa barangan ni sepatutnya sampai ke Malaysia tapi dah dibida oleh negara lain terlebih dahulu menyebabkan kita tak dapat barangan? Okay. Yang pertama, kita lihat pada Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, kita telah laksanakan dari 4 tempat ya, ataupun 4 tempat. Dan yang pertama ialah di Keluang. Contohnya jumlah penduduk di Keluang yang kita telah laksanakan PBD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jumlah penduduk ialah 3,755 dan jumlah kes yang disaring setakat ini ialah 2,536. Dan kita dapati jumlah kes positif di Keluang ada pertambahan, iaitu 4 kes pada hari ini, iaitu ke 174 kes. Dan Bandar Baru Ibrahim Majid 137 kes, iaitu pertambahan 4 kes, dan lain-lain lokaliti ada tambahan 1 kes. Dan pecahan ikut mukim, Ulu Benut 151, Keluang 18, Macap 4, Nyoh 1.
Dan Ulu Langat jumlah penduduk ialah 1,797 orang. Jumlah kes disaring 1,728 orang. Dan jumlah kes positif Ulu Langat ialah 350 kes. Ada pertambahan 11 kes. Jadi apabila kita laksanakan active case detection dan kita dapat mengesan 11 orang lagi. Jadi di Kampung Sungai Lui kekal 90 kes dan bukan Kampung Sungai Lui 260 kes, pertambahan sebanyak 11 kes. Dan juga kalau kita lihat di Menara Plaza City One, jumlah penduduk dianggarkan 5,000, kita dah mampu saring setakat ni ialah 2,109 orang. Dan kes positif di Menara Plaza City One adalah 30 kes. Ada pertambahan 6 kes. Malam 24, hari ini ada pertambahan 6 kes. Dan juga kita telah melaksanakan PKPP ataupun Enhanced MCO iaitu di Selangor Mansion dan Malaysian Mansion, dan kita dapati ada 15 kes yang positif di situ. Jadi kita harap kita dapat saring 2 mansion ini untuk mendapat ataupun trace and track, dan kita uji, kita isolate dan kita rawat pesakit tersebut. About the solidarity trial, we have been using chloroquine since first wave effect. At that point of time, the WHO cautioned us from using that thing because of, we should always start a caution and everything. So, did we just take a risk like that? What we said is all the medicine yang kita guna, all ubat-ubat yang kita guna ialah ubat off label. Berarti memang tak recommended to use, but in times of crisis, kita lihat dalih ataupun evidence. Jadi evidence ada mengatakan contohnya antiretroviral boleh diguna sebab kita pernah guna masa SARS dan sebagainya. Jadi kita menggunakan ubat tersebut. Dan hydrochloroquine adalah satu ubat untuk merawat malaria. Tetapi kita tahu dia ada berkesan untuk anti radang iaitu anti-inflammation. Jadi menggunakan ubat tersebut, kita dapati kes-kes yang kita dah menggunakan ubat tu sejak hari pertama lagi. Jadi kita dapati kes-kes yang menggunakan ubat tersebut, jadi dia punya side effect, kita pantau side effect dia, tetapi kesan dia daripada kategori 1 dan 2, tetapi dia tak menular ataupun tak jadi lebih teruk lagi ke kategori 4 dan 5. Jadi dengan itu kita rasa obat tu dapat membantu dari segi inflamasi, jadi kurang pesakit kita masuk ke ICU dan juga memerlukan bantuan pernafasan. Kalau kita lihat sekarang ni, mereka yang masuk ke ICU lebih kurang 5% saja. Kalau kita banding dengan negara lain, 10%. Ada salah satu kemungkinan ialah kerana kita menggunakan obat ni pada peringkat yang awal. Dan apabila kita lihat kita punya case, kategori case kita ada 5 peringkat, 5 kategori. Kategori yang pertama ialah dia positif tapi dia tak ada gejala. Kategori yang kedua, dia positif, ada gejala ringan. Kategori yang ketiga, dia ada radang paru-paru tetapi tak memerlukan oksigen. Kategori keempat, dia ada radang paru-paru, memerlukan oksigen. Dan kategori kelima, memerlukan bantuan pernafasan. 88 daripada kes kita adalah dalam kategori 1 dan 2. 7% dalam kategori ketiga dan 5% kategori keempat dan 5. Jadi kalau kita lihat, memang kemasukan ke ICU kalau dibandingkan negara-negara yang lain, mereka lebih tinggi, lebih kurang 10%, kita hanya 5%. Dan yang sembuh daripada ICU ataupun berjaya dipulihkan ialah lebih kurang 30%. Dan kita ada kematian 1.6%, iaitu 62 kes kematian di ICU. Hydrochloroquine akan membantu, iaitu melewatkan daripada kategori 1 sampai ke kategori 4 ataupun 5. Dr. DJ, back to the EMCO tadi. Selangor mention and Malayan mention, how many people do you need to screen? Have you identified, and how long will it take to screen everyone? And also the other locations, Kluang, Ulu Langat, Menara City One,
berapa peratus lagi that you need to left to be screened? So our estimate, one mentioned about 2,500. So two mentions probably about 5,000 people. So we are doing the active case detection as well as screening. We hope that by doing so, we give ourselves about 10 days for us to clean up that area. And we hope that we can also decontaminate and sanitize that area as well. So in 10 days, we are trying to increase our activities of active case detection there. The area 70% left. The other EMCO areas, 70% left have not been screened. So almost 2/3 we have screened, but I think another 1/3 to go for other places. Datuk, tentang kluster baru di Sarawak. Ya. 1580 on Jaya Ping-Ping yang dikatakan tempat 5 orang mati. So status kes beliau yang ingat dan aktiviti tidak kuarantin 14 hari. Bukannya kita ni mati. Jangkitan tu mungkin salah satu faktor yang kita lihat ialah kerana masa tu dimasukkan satu ke pusat perubatan swasta dan mereka menggunakan antibody test dan juga mereka melaksanakan RT-PCR test. Jadi bila antibody test negatif, jadi dia discharge the patient lah. Tapi keputusan RT-PCR tak balik lagi. Tapi mereka discharge patient berdasarkan pada antibody test kit. So bila discharge patient tu walaupun antibody tak ada tapi kuman dia ada. Jadi kita tak kesan kuman tu. Jadi bila kita tak dapat kesan kuman tu, kita kata antibody tak ada, berarti dia tak dijangkiti. Then patient pesakit tu dia dibenarkan pulang. Bila pulang ke rumah, dia menjangkiti keluarga. Jadi itulah mungkin salah satu faktor kenapa kita tak menggalakkan menggunakan rapid test kit yang berdasarkan pada antibody iaitu serology test. Nak tanya perincian berkenaan kluster gereja tu. Jadi sebenarnya bila persidangan tu dibuat dan bila positif yang pertama yang pertama dan adakah sudah diinspeksi atau sanitasi gereja berkenaan? Serta pengesanan konteks dan program lain. Okey, kes di gereja tu kita ada saringan sebanyak 86 kes yang positif dan kontak telah dilaksanakan dan juga kita harap kes-kes yang berkaitan dengan gereja dan sanitasi dekontaminasi telah dilaksanakan di gereja tersebut. Tetapi apa yang penting ialah 86 kes dan melibatkan 2 kematian dalam kumpulan tersebut, kluster tersebut. Jadi kita pun berterusan dalam siasatan melihat pada kes-kes yang lain sebab dia dah menjangkiti bukan hanya satu generasi tetapi dah sampai generasi kelima. Tetapi kalau kita berjaya membendung penularan ni, kita kena gunakan active case detection dan close contact yang masing-masing. Jadi bukan perkara yang mudah untuk kita mengesan daripada seorang sampai generasi kelima. Memakan masa dan siasatan sedang dijalankan juga. Yang ni kemungkinan ada kaitan dengan jangkitan import. Kita tak pasti sebab ada yang seorang tu ada sejarah perjalanan juga. Okey, terima kasih.